Itu dia, kita menghargai inspirasi dan semangat yang ditiupkan untuk membantu masyarakat tidak tanpa mengira sebarang latar umur, sebarang latar belakang dari segi lokasi dan sebagainya. Tak kiralah di bandar ataupun di desa, semuanya berjuang untuk membantu mana yang terbaik. Betul. Dan kita nak bersama dengan siapa? Kita nak bersama dengan individu yang mendapat anugerah baru-baru ni, si kecil 14 tahun yang kita dapat saksikan sebentar tadi, Muhammad Norman Haikal Mazlan, dan juga ibunya Puan Nur Fazidatul Azma binti Muhammad. Kini berada bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Wah, saya tengok tu dia. segaknya. Sekarang ni Norman Haikal ya. Nak panggil apa nama mesra di sekolah, panggil apa? Norman. Norman. Norman sekarang ni ketan 2 kan? Okey. Kejadian yang berlaku pada Disember tahun lepas, mungkin dapat diceritakan macam mana boleh bermula anda terlibat untuk membantu orang yang lemah. Silakan. Ya. Mula-mula ayah mengajak saya untuk pergi mencari mangsa lemah. Mula-mula rasa takut. Macam dan saya mengikut cakap ayah. Okey. Maknanya dah memang masa operasi menyelamat ataupun membantu pihak yang berkaitan tu, Norman bersama dengan ayah kan? Ya. Naik satu jet ski yang sama? Tak. Asing? Naik asing. Oh, asing. Sebab awak dah biasa dengan air ni sejak 6 tahun kan? Betul tak? Betul. Oh, jadi tak ada rasa takut pada air sebab maksud okey, air dah macam permainan lah kan. Masa tu apa cabaran yang paling diingati sampai sekarang ni masa operasi menyelamatkan tu dilakukan? Ingat lagi tak? Ingat masa keluar daripada pantai tu, ombak yang besar dan tu gelora dan terbang dan terbang. Okey, masa ombak tu sebab kan macam tak stabil sangat, macam mana berani sebab di skill yang berbeza kan? Ni macam mana awak rasa berani, kena tenang, kena cool sebab takut apa berjadi ke macam mana? Betul? Ayah bagi yang tenang, ayah kata kuai ke macam ikut kanan ni, ambil ombak kecil dulu sampai yang besar tu pergi laju. Itu paling susah ke macam mana? Ataupun keadaan tu ombak yang paling besar awak pernah lalui, Norman? Betul. Ombak yang paling besar. Okey, kepuasan bila dapat membantu tu sebab ini perkara yang penting sebab kita dengan nyawa manusia. Awak pula tadi memang nampak masa tu baru kata satu kan, jadi macam yelah, si kecil membantu ayah betul-betul, kena faham arahan, kena tahu macam mana nak pergi semua. Apa perasaan dapat kepuasan dapat membantu orang tu? Bahagia, tahu macam betul ke pergi sampai terjumpa mayat tu. Yelah, kadang-kadang kan benda ni sehinggalah kita berada di keadaan itu barulah kita tahu kan keadaan sebenar kan. Nak tanya Haikal, apa cita-cita sebenarnya? Norman Haikal, ya. Apa cita-cita? Cita-cita nak jadi pelumba jet ski lah. Pelumba jet ski ke Asia. Pelumba jet ski. InsyaAllah. Okey, balik nampak juga watak dia pendiam, pemalu tu rupanya hebat beraksi. Betul, ada skill yang tertentu. Okey, kita juga bersama dengan ibunya, Nur Fazidatul. Assalamualaikum Puan Fazidatul. Waalaikumsalam. Ya, ini dia ibu kepada Norman Haikal. Apabila dianugerahkan tu kan, masa tu macam mana dapat tahu Norman dianugerahkan sebagai salah seorang yang pastinya berharga lah untuk operasi menyelamat dan sebagainya. Macam mana keadaan itu? Mungkin boleh kongsikan. Mula memang terkejut. Memang tak disangka lah dapat anugerah. Macam apa ni? Macam tidak percaya anak saya dapat itulah anugerah tu. Sebab dia tu memang ikhlas tolong ayah dia tu, cari apa-apa minta tolong. Risau orang tak? Yang lemah. Risau tak ibu ni kan? Nak lepaskan anak. Kadang-kadang tak payahlah sebab keadaan ombak yang begitu, tapi macam mana boleh izinkan dia bersama dengan ayah tu? Risau tu memang ada, tapi dia ni memang suka ikut ayah dia main ombak besar. Dia dah biasa.
Apa ni, macam mana Puan melihat dia punya peribadi ataupun personality? Tadi kita selagi imbas kami nampak dia macam agak pemalu, pendiam, tapi mungkin ketika beraksi nampak berbeza sekali. Nampak seorang hero yang betul-betul hebat di lautan. Macam mana Puan dapat komen sikit? Dia memang pendiam tapi tapi dalam air memang dia berani. Oh, okey. Dia memang berani. Cita-citanya nak jadi pelumba jet ski tu dibenarkan lah. Diizinkan lah. Diizinkan lah ya oleh ibunya. Nak kata izin pun tak juga, tapi dia memang minat. Ayah dia Yelah, memang betul. support dia. Betul-betul. Kita patut sokong minat dia kan. Okey, selain daripada itu kita juga berada di talian DSP Muhammad Zain Mat Idris, Ketua Polis Daerah Marang, Terengganu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Zain. Assalamualaikum. Okey, Tuan Zain mungkin boleh onkan mic tu, Okey. butang mikrofon. Okey, dah sikit technical. Dapat dengar kami dengan jelas? Okey, baik. Okey, sambil-sambil kita menantikan suara daripada Tuan, kita juga nak tanya kembali pada Norman. Okey, di sekolah aktif dengan bidang apa? Sebab sebelum ni kan Bidang sukan. main apa? Bola. Sukan. Yang main apa tu? Bola, mata resa. Oh, tapi kalau bidang yang macam berucap ke, menyanyi ke, pidato ke, tak minat? Tak. Lebih pada kemahiran ya? Skill. Okey, baik. Kalau Siapa minat, pelumba ada jet guru ski? di sini. Pelumba jet ski yang betul-betul awak idolakan siapa? Idolakan ayah sendiri. Ayah sendiri. Oh, ayah dia InsyaAllah. betul-betul rapat dengan ayah ya? Berapa Okey. hari dalam seminggu akan lakukan latihan jet ski bersama dengan ayah? Kalau ayah ajak, saya kata petang ni nak pergi main jet ski, nak tak? Pergi lah. Tak pernah tolak, tak pernah tolak langsung tak pernah tolak Ya. Tak nak. Okey. Itu yang ditunggu-tunggu kot. Tentu kalau mak marah, mak tak kasih, saya pergi. InsyaAllah mak akan sokong insyaAllah. Okey. Sambil itu kita kembali dapatkan DSP Muhammad Zain Mat Idris, Ketua Polis Daerah Marang, Terengganu. Okey. Okey. Tanya dengan Puan, seorang ibu. Jadi macam mana melihat anugerah ini sebagai motivasi supaya menjadi insan yang bermanfaat? Kadang-kadang kita ingat bukan hanya dalam bidang ilmu saja, tapi dalam bidang kemahiran, bidang sukan macam ni pun ada kegunaan untuk membantu orang jika perlu. Apa komen Puan supaya memberi nasihat terbaik untuk anak? Silakan. Saya harap dia sampai bila-bila pun selalu tolong orang. Tak kira dalam laut ke, atas darat ke, dalam selalulah tolong. Harap dia jaga diri. Tentu je lah. Macam Puan tak main sekali ya? Main. Selalu main. Oh, memang satu keluarga lah ya, riadah Maknanya yang Puan pun bermanfaat. boleh mengendalikan jet ski sendirilah. Ya, saya. Ada jet ski sendiri ke? Maknanya aset jet ski tu adalah sendiri punya dalam keluarga? Ya, ada. Norman ada berapa adik-beradik Puan? Norman 3 orang. Norman yang ke... Yang pertama dari 3 beradik. Yang tolong. Yang sulung. Adik-beradik yang lain juga ada minat yang sama? Ya, adik yang nombor 2 pun sama. Masya Allah. Dia dah pernah masuk race. Yang last 2019 dekat Melaka. Adiknya ataupun Norman? Dua-dua. Dua-dua. Okey. Okey. Pengkalan balap. Ya, jadi pada peringkat awal untuk bagi anak jatuh cinta dengan sukan jet ski ni macam mana? Adakah mereka tengok sendiri dan memang minat ataupun kena bagi latihan dulu, memang kena pujuk dulu ke atau macam mana? Tak ada. Dia dari kecil, dari umur tahun 2 tu, dia selalu naik jet ski bersama saya dengan ayah dia. Tapi bila 6 tahun baru saya bagi dia bawa sendiri. Okey, kita kembali dapatkan DSP Muhammad Zain kini insyaAllah lah boleh bersama dengan kita. Tuan, mungkin kalau belum turn on kan dia punya mikrofon tu Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam itu Tuan. dia akhirnya Dengar dapat dengan juga. jelas. Okay. Tuan, macam mana melihat ini contoh yang terbaik di mana Betul. sentiasa kerjasama erat dan rapat dengan pihak polis untuk membantu masyarakat ketika situasi memerlukan ya. Jadi ini satu inspirasi untuk semua. Silakan Tuan.
Ya, sebagaimana yang semua sedia maklum, saya memang terpegunlah dengan adik ini kerana beliau telah menunjukkan satu keberanian yang amat luar biasa. Saya rasa sepanjang perkhidmatan saya selama 33 tahun, inilah kali pertama saya jumpa dengan satu budak yang berani untuk membantu agensi mencari dan menyelamat. Itulah membuatkan saya rasa teruja dan patut dibanggakan kerana usia dia terlalu muda. Tuan, macam mana? Tuan, kalau kita... makluman, Ya, silakan. Untuk makluman, pada masa itu, daerah Marang telah dikejutkan dengan 2 insiden lemas di 2 tempat yang berbeza. Baik. Okey, jadi pada masa itu saya terpaksa mendapatkan khidmat pasukan bantuan yang ramailah termasuk daripada orang awam, dan salah satunya adalah pasukan yang menggunakan jet ski ni. Untuk makluman semua, jet ski ni sebenarnya patut digunakan semasa musim tengkujuh lah, dan semasa kejadian tersebut saya pun agak bercelaru pada masa itu sama ada saya nak menggunakan elemen mana ataupun logistik yang mana, kerana yang berlaku dalam keadaan laut yang bergelora dan ombak yang sangat besar sehingga kan beberapa bot daripada agensi penyelamat tidak dapat menghampiri pantai. Baik, Tuan. Tuan, saya ada satu soalan. Bagaimana penglibatan orang awam dibenarkan dalam operasi menyelamatkan mangsa ini, SAR, yang dilakukan? Ada kelayakan ataupun ada kriteria yang tertentu yang perlu dipatuhi oleh orang awam sendiri untuk melibatkan diri mereka? Seperti mana yang dilakukan oleh adik Norman? Okey, yang sebenarnya bantuan daripada orang awam ni sebenarnya perlu dengan sebagaimana tema polis jugalah. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Dalam satu-satu insiden yang berlaku, kita memerlukan bantuan daripada orang awam, terutamanya di lokasi kejadian itu, kerana kita pun tidak berapa kenal dengan lokasi. Bantuan ataupun maklumat daripada orang awam itu adalah sangat penting. Dan dalam insiden tersebut, saya telah beberapa kali bertanyakan kepada ayah Norman ini. Sebab semasa saya bagi taklimat, saya tengok ada seorang budak kecil duduk terselit saja di kalangan kumpulan ni ramai. Jadi saya bertanyalah, ini siapa? Dia kata salah seorang daripada anak dia yang membawa jet ski. Jadi saya kata ini bahaya sebab ombak ni tersangat besar dan laut sangat bergelora. Dia kata, tuan jangan bimbang, dalam kawalan saya dan saya akan pastikan dia berada dalam keadaan selamat. Dan dia biasa mengendalikan jet ski ni. Jadi dengan penjelasan itu maka saya pun yakin, percaya dengan apa yang diberitahu oleh ayahnya. Itu dia. Memang perlu bantuan. Jadi ini juga galakan kepada orang ramai yang memiliki kemahiran untuk tampil ke depan bersama dengan pihak polis untuk rapat bergandingan dalam apa jua situasi yang memerlukan kerjasama pihak masyarakat, Tuan. Ya, betul. Saya sebenarnya mengalu-alukanlah bantuan daripada masyarakat untuk bersama-sama dengan pasukan penyelamat seperti polis, bomber, APM, rela dan sebagainya. Memang kita memerlukan khidmat ini memandangkan yang pertama sekali kami tidak mempunyai logistik yang secukupnya. Macam kes itu hari, bantuan daripada kumpulan 4x4, bantuan daripada kumpulan scrambler dan bantuan daripada jet ski ini. Jadi kita memerlukan bantuan sebegitu rupa untuk mempermudahkan pencarian ataupun search and rescue. Lepas itu daripada segi tenaga sekalipun kita juga memerlukan bantuan daripada masyarakat. Dan alhamdulillah di daerah Marang ini masyarakat begitu sporting. Bila minta bantuan saja mereka dengan rela hati untuk memberikannya. Ya. Okey, Norman dapat dengar? Norman? Okey, Norman, apa reaksi kawan-kawan di sekolah bila menerima anugerah dan awak menjadi popular satu Malaysia sebab menjadi wira yang membantu? Macam mana? Cakap tanya sebab tu tolong orang saya cakap hero datang hero datang Oh, hero datang. Okey. Apa ni? Itu dia. Ini gambar masa Norman menerima anugerah. Norman, ada rasa serik untuk
membantu? Ada rasa macam mana perasaan selepas Norman dapat melakukan bantuan dan juga operasi menyelamat ini? Norman sendiri terlibat. Macam mana keadaan selepas ini? Adakah Norman rasa Norman masih lagi bersedia untuk lakukan seperti ini? Saya sangat bersedia. Sebab saya cakap, lepas ni nak tolong lagi tak? Cakap, boleh je nak tolong. Kalau ada orang nak minta tolong, mari je. Nanti ikut je lah. Okey, mungkin dapat awak juga perkenalkan nama sekolah awak tu? Kebanggaan sekolah? SMAMT. Sekolah Menengah Agama? Sekolah Menengah Agama Marang. Terengganu. Okey, moga mengharumkan juga nama sekolah ya. InsyaAllah menjadi inspirasi. Hari pertama kan? Semalam lah Malam hari pertama. Semalam sebab hari Ahad bersekolah kan di sana. Okey, selamat kembali ke sekolah. Ya. Hero. Hero. Okey. Pada bondernya silakan menyeru supaya jangan takut-takut untuk melatih anak. Kalau ada anak minat, kemahiran yang baik, sokongan yang baik, didikan yang bagus, insya-Allah akan berbakti kepada masyarakat. Silakan Puan, sesuatu untuk ibu bapa di luar sana. Kepada ibu bapa kat luar sana, saya harap jangan bimbang untuk membenarkan anak-anak menolong masyarakat yang memerlukan pertolongan, tidak kira di jalan air ataupun di darat. Itu dia. Support jenis dia. InsyaAllah. Terima kasih kepada Puan Nur Fazidatul juga. Tuan mungkin kata-kata terakhir daripada Tuan sendiri sebagai tanda penghargaan dan mungkin galakkan untuk orang awam terlibat sama dalam operasi menyelamatkan mangsa dan sebagainya. Silakan Tuan. Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Ibu Pejabat Polis Daerah Marang selama ini di dalam apa jua penugasan, sama ada bantuan mencari dan menyelamat ataupun pencegahan jenayah. Jadi saya mengharapkan bantuan ini dapat diteruskan pada setiap masa dan saya akan menghargainya. InsyaAllah kalau sekiranya berpeluang, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan penghargaan yang lebih tinggi lagi. Mungkin sampai ke peringkat penghargaan daripada Ketua Polis Negara. Itu janji saya. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita secara virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Waalaikumsalam. Itu dia. Cilik pada tubuh badan tapi besar pada wawasan dan sumbangan kepada masyarakat. Semangat dia juga untuk membantu. Begitu juga dengan kebenaran ataupun keizinan daripada ibu bapa itu sangatlah murni apabila membenarkan. Ini adalah satu risiko yang sangat tinggi juga dan melibatkan keadaan. Okey, itu dia perkongsian kita berkaitan dengan hero remaja yang selamatkan mangsa lemas. Kita nak rehat seketika.